أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kitab malam ni ialah kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli muka surat 3. 7 baris daripada atas. Sambungan minggu lepas berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita semua supaya kita ni menjaga sembahyang, memelihara, menjaga dan memeliharakan sembahyang ni. Sembahyang mana? Sembahyang yang 5 waktu. Dan juga kita hendaklah dalam keadaan kita mendirikan sembahyang tu, hendaklah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang kita. Dengan makna yang pertamanya anggota kita tu tetap. Anggota kita tetap, tak bergerak sana sini. Yang keduanya hati kita juga tetap dalam sembahyang. Bukanlah hati diri kita sembahyang, hati kita tak sembahyang. Diri kita duduk dalam masjid, hati kita duduk luar masjid. Itu orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang, tak tetap hati dia. Baik. Kemudian Allah Taala dia sambung lagi supaya jaga sembahyang-sembahyang yang 5 waktu ni dalam keadaan kita ni mendirikan sembahyang dalam keadaan khusyuk, dan juga kena jaga juga salatul wusta. As-salatul wusta iaitu sembahyang tengah. Sembahyang tengah. Bukan makna as-salatul wusta sembahyang pertengahan. Jangan lama sangat, jangan sekejap sangat. Itu bukan maksud begitu. Ataupun salatul wusta ni kita ambil pertengahan je sembahyang. Jangan baca panjang sangat, jangan baca pendek sangat. Bukan begitu maksud dia. Sembahyang ni selagi lama kita sembahyang, selagi tu lebih baik. Selagi banyak kita sembahyang, selagi tu lebih baik. Tetapi sembahyang wusta sini maknanya bukan makna sembahyang pertengahan, tapi sembahyang duduk tengah. Waktu yang di tengah. Waktu yang di tengah ni sebagaimana yang kita sebut minggu lepas. Kita tak tahu lagi waktu tengah sembahyang ni hak mana hak tengah. Jadi kalau kata subuh hak tengah pun munasabah. Sebab apa? Zuhur dengan asar jamak. Maghrib dengan isyak jamak. Jadi subuh tak ada jamak pun boleh jadi. Sembahyang zuhur, sembahyang tengah ni sembahyang zuhur pun boleh jadi juga. Ulama berpendapat, semua ada pendapat ulama. Zuhur sembahyang tengah boleh jadi sebab apa? Sebab zuhur ni tengah-tengah matahari. Makna az-zuhru tu maknanya belakang, matahari duduk atas belakang. Tengah-tengah. Itu menunjukkan tengah-tengah sungguh. Pun juga boleh jadi. Asar pun boleh jadi sembahyang tengah. Maghrib pun boleh jadi dan isyak pun boleh jadi. Semua ada pendapat-pendapat ulama dan masing-masing pendapatan masing-masing lah. Baik, kemudian sini dia nak bahasnya dan dikehendaki dengan salatul wusta. Hak yang dalam ni dia ambil satu pendapat ulama dan pendapat ulama yang kuat. Pendapat ulama yang kuat. Dia ambil yang dikehendaki dengan sembahyang wusta yang sebagaimana Allah Taala sebut, hafizu 'alas salawati was salatul wusta.
Jagalah semayang jagalah semayang kamu dan semayang tengah ni. Ini yang disebut semayang wusta tu apa? Kata dia iaitu semayang asar. Oh, tengok semayang wusta ni semayang asar. Sebab apa? Sebab masa ni lah manusia tengah lala. Dan semayang wusta ni semayang yang paling penting. Semayang yang paling di apa orang panggil paling diambil kira oleh Allah Taala. Yang sebenarnya semayang asar ni. Sebab itulah sehingga Allah Taala ada ayat yang Allah Taala bersumpah dengan semayang asar. Sedangkan waktu lain yang 5 waktu tu Allah Taala tak bersumpah. Tapi semayang asar Allah Taala bersumpah. Sebagaimana waktu-waktu lain yang Allah Taala bersumpah sebab kita nak semayang payah. Macam wadduha wal laili. Demi waktu duha, demi waktu malam. Oh, ni susah nak semayang. Waktu duha payah nak semayang. Kita sibuk dan kita tubik pagi tu. Oh, nak boleh buat semayang tu teruk. Tu tak mampu nak buat semayang dengan kesibukan kita. Begitu juga semayang malam, walaili demi waktu malam. Payah. Nampak tu? Allah Taala bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Demi waktu asar. Orang ni dia kebanyakan ada dalam setengah-setengah tafsir dia sebut betul juga. Dia itu setengah-setengah tafsir pendapat mufassirin. Dia tafsir dia kata demi masa. Nampak? Demi masa. Masa demi masa yang Allah Taala bersumpah itu masa mana? Masa asri. Masa al-asri, waktu asar. Waktu asar ni manusia duduk dalam keadaan kelalaian. Kalau kita tak beri nasihat ke dia, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, maka kita duduk dalam keadaan kelalaian. Waktu asar sedap sangat. Kalau kita pergi mana-mana ke asar, kita buat apa-apa petang pukul 3, kita start ke asar. Buat kerja sikit galik, asar galik pakai garik. Kalau kita nak, kalau hak tengok bola tu, so kira masuk stadium pukul 4 petang, tak masuk asar lagi, pukul 3 petang masuk dah stadium. Nampak tak? Nak main bola petang karang. Itu dia. Kadang-kadang setengah tu kita tak sedar waktu asar ni kita ingat ke barang. Kita ingat perkara yang biasa. Tengok, ada cerita berkenaan dengan waktu asar. Semayang di waktu asar ni ada cerita panjang. Sehingga ada satu lagi ayat Quran turun yang terlibat dengan semayang asar. Nampak? Dia kata apa? Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan salatul wusta. Allah Taala tentukan khusus nak sebut kata salatul wusta, semayang tengah ni. Kerana kelebihannya, dia ada kelebihan dan mulianya atas yang lain, atas semayang-semayang lain. Allah Ta'ala sebut semayang asar, semayang wusta, nampak? Sebab dia ada kelebihan dia. Dan adalah sebab diturunkan ayat kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Sebab apa Allah Ta'ala tentukan turun ayat berkenaan dengan semayang wusta. Kalau kira dah apa dah Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawati, jagalah semayang 5 waktu kamu, cukup lah tu, mencakupi dah semayang wusta, semayang asar, semayang garik pun. Tetapi Allah Ta'ala khususkan sebut asar, wusta ni Allah Ta'ala sebut khas nah. Sebab apa? Kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Itu dia. Kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Bila tak kala takut ni dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Bukan sembahyang khauf, sembahyang syiddatul khauf. Semayang yang bersangatan takut. Bukan semayang takut saja, tapi semayang yang bersangatan takut. Ketika mana? Ketika kita perang contoh. Kita perang dalam keadaan ketakutan peperangan, dalam keadaan zahmah dia panggil. Dalam keadaan liham, dalam keadaan sedaging kita perang. Sedaging. Perang leni pakai petik, perang dulu sedaging. Dalam keadaan perang sedaging pakai pedang, masa waktu kita kena semayang. Apatah lagi masa kita segar ni. Bapa dah semayang sibuk kerja. Sibuk kerja dengan perang, mana sibuk lagi. Kalau kira. Nampak? Tengah perang kena semayang.
Jadi nak ceritanya itu semayang nak memudahkan tatkala semayang takut semayang atau tatkala takut bahawasanya ni cerita dia. Cerita turun ayat ni. Cerita dia bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan. Ya, orang muslimin dalam satu peperangan bersama dengan Nabi, dengan Nabi Muhammad perang, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Bila masuk tengah perang, jaga moleklah. Adalah orang jaga ni supaya musuh tak mari untuk nak sembahyang zuhur. Maka sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur di tengah padang tu, sembahyang zuhur macam biasa. Macam adat ni, hal adat ni maknanya macam biasalah 4 rakaat mayang berima macam comel. Dan adalah musyrikun, orang musyrikin, orang kafir masa tu di tengah perang ni hampir dengan mereka itu. Dekat je melihat ia akan muslimin. Dekat je duk tengok orang Islam tengah semayang ni. Orang Islam tengah semayang. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, manakala selesai mereka itu muslimin tadi setengah Nabi ni sembahyang selesai sudah daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, orang musyrikin pun kata dah sembahyang ni, dia tak tengok je orang sembahyang, pelik kang bakal lima tengok orang sembahyang, tak jadi nak perang. Tuhan beri gerung dalam hati orang musyrikin, jangan seranglah kata dia, tengok pun dia buat tu, berdiri rokok sujud pun dia tu. Nampak kan bangun pula kan sujud pula pun dia buat. Orang musyrikin duk tengok dekat ni. Tapi dia tak pergi. Dia tak pergi serang. Lepas pada sudah ni kata puak dia, jikalau kamu gerempok atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu. Jikalau dia pakak, dia bincang sama dia, kalau kita berepok kata dia, kalau kamu berepok selalu makna masuk cara mengejutlah, gerempok ni kalau kita gerepok tu hamba lari. Gerepok ni makna kalau kita gerak sekaligus kita gerak sekaligus. Ni ayat ni nak cerita zaman Nabi ni, orang kafir ni ada dah cita-cita nak buat gini. Sebab itulah orang kafir hari ni banyak kali dah bab semayang memang dia ganggu. Bab semayang macam kali dah pernah berlaku bab semayang orang Islam tengah semayang je gibdi. Di Thailand contoh. Thailand tu kasok apa kerisik lah apa semua sekali macam-macam. Berapa kali dah orang Islam tengah semayang. Dia mari pintu belakang tu semayang depan ni, mari ke pintu belakang bedih sedap dia. Yahudi di Palestin pernah bedih orang tengah semayang. Tengah bedih orang tengah semayang, buka sejarah hot palpah dah. Orang tengah semayang dia ambil bedih. Dia tiru mana? Dia kira puak-puak musyrikin zaman Nabi ni nak wadah tapi tak sedang nak buat. Masa tu dah sedar kata orang Islam tu tengah semayang. Dia duk ingat orang tengah semayang ni pedang lagi. Sebab tu kata dia antara mereka itu, dia kata apa? Jikalau kamu gerempok atas mereka itu dalam semayang mereka itu, kita masuk rak sekali je. Orang main rak sekali je, gepok sekali je. Bahasa buku tak tahu dia panggil gerempok ni apa benda ni. Nampak? Itu dia. Mana semayang pun, semayang zuhur tadi. Masa orang Islam semayang tadi, itulah semayang zuhur tadi. Kalau kita masuk, kena kata dia. Nescaya mengena kamu akan mereka itu. Baru kena molek. Nampak? Baru kena. Ayat kita lah tu, orang kata ni dah ayat dia lebih kurang ayat kita lah. Nampak tu? Ayat Terengganu. Tidak. Kalau gepok sekali mereka itu, nescaya mengena kamu akan mereka itu. Baru kena molek itu. Nampak tu? Jawab orang lain lagi, puak-puak dia juga. Jawab, maka berkata setengah yang lainnya. Yang lain daripada kalangan musyrikin, puak-puak musyrikin tadi, jawab. Dia kata apa? Bahawasanya bagi mereka itu, yakni orang Islam ni, kemudian daripada semayang ini, yakni semayang zuhur ni, lepas pada semayang ni ada semayang lagi, iaitulah semayang asar lah. Lepas pada semayang zuhur ni semayang asar lah. Terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anak.
Hak nung lagi lepas pada ning, lagi ada semayang lagi. Orang Islam kalau bak semayang hak kaki tu, hak mayang so tu, dia lebih kasih daripada mak ayah dia lagi. Lebih kasih daripada anak beranak dia lagi. Tu anak cucu dia lagi. Hak ni dia kasih lagi. Maknanya kalau ada kena apa-apa kepada mak ayah, kena apa-apa kepada anak-anak dia tak tinggal semayang so ni. Dia tak berhenti semayang so ni. Tu dia. Gak mu ingat Zuhur tu semayang dia hebat dah, ni hebat lagi ni, iaitu semayang so. Apa tu? Yang ni yang dikehendakinya mereka itu hak semayang hak kayak gini ialah semayang so. Maknanya sini nak cerita ni semayang wusta ni, nak cerita semayang so ni, hak ni wusta ni. Maka turun Jibril alaihi salam. Oh, Allah Taala tahu gua ni cerita pun. Nampak? Jibril turun selalu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Sembahyang cara-cara sembahyang syiddatul khauf. Dan kita di kalangan kita ni bila sebut syiddatul khauf, ada di kalangan kita tak tahu sembahyang apa sembahyang syiddatul khauf. Hak kita pandainya sembahyang ajak, lepas pada sembahyang ajak tu minum air teh, boleh makan bihun. Tu je kita pandai. Ada semayang syiddatul khauf ni dia tak ada, bukan semayang syiddatul khauf. Semayang syiddatul khauf nama je nama. Tapi semayang syiddatul khauf tu tak ada. Dia tak macam ke semayang rawatib. Ada sungguh kadang kita kata semayang sunat zuhur isyak 2 rakaat kemudian tu ada. Syiddatul khauf tak ada. Aku semayang sunat atau saja aku semayang syiddatul khauf tak ada. Syiddatul khauf dengan makna sembahyang dalam keadaan kita amat takut. Dalam keadaan kita amat takut. Yang pertama sekali takut, hak mula-mula sekali ialah takut dalam peperangan. Nampak? Takut dalam peperangan. Bukan takut qawi ni. Takut qawi kita sembahyang juga. Cuma sembahyang dalam sembahyang masjid. Takut juga. Nampak? Kalau semayang masjid Allah apa ketua ni bimbangnya maka tak boleh ramah dalam masjid, kita semayang di rumah. Tu takut ke kawi, ketua juga takut juga. Allah takut dah, jangan main-main. Nampak? Kita bahas dah tu, jangan takut kawi itu sama macam kita takut ke Tuhan, tak lain. Takut ke kawi tak salah. Nampak? Tak salah. Sebab takut ke kawi itu bermakna takut lagu lain. Takut ke Allah Ta'ala tu takut macam lain. Kita bahas dah malam tadi kan, malam kemarin. Macam sayang kok, sayang ke kasih lagu lain, sayang ke mak sayang juga tapi lagu lain tu. Baik. Ni jadi maknanya turunnya ayat syiddat, cara-cara semayang syiddatul khauf. Dan ayat cara semayang syiddatul khauf ni banyak kaifiat dia. Banyak cara dia. Musuh hak tak nampak lagi, musuh hak nampak dah, musuh duduk depan, musuh duduk belakang dan sebagainya tu macam-macam. Kita duduk sini kita nak semayang, musuh mari belah mana, musuh tu nampak dah lagi. Itu cara-cara tu kita tak payah hurah lah. Kalau kita hurah tu panjang mana habis situ je. Saya pun dah ingat nak hurah, nak ingat suti-suti lagu mana cara nak buat tu. Tapi learning ada dah. Learning ada dah. Apa benda ni? Pendedahan berkenaan dengan semayang syiddatul khauf. Tu dia. Biasa kita pernah buat, saya pernah beri buat inilah, buat presentation cara mana nak buat kepada orang-orang yang tertentu, nak buat cara semayang syiddatul khauf. Nampak tu? Tu dia. Askar-askar kita pun banyak dah belajar berkenaan dengan semayang syiddatul khauf. Alhamdulillah tu perkembangan tu bagus. Nampak tu? Cara mana kita nak buat dalam peperangan, nak pikul senapang ke tak pikul senapang. Tu hak mana hak kena pikul senapang, hak mana kena letak senapang bawah dan sebagainya, macam-macam lah. Tu dia itu. Dan semayang syiddatul khauf ni bila kalau suasana perang zaman dulu, perang dengan pedang, kita boleh bergerak. Kita boleh bergerak. Dan kita semayang masih lagi semayang berjemaah. Masih semayang berjemaah, kena ingat tu suti. Walaupun duduk dalam syiddatul khauf, dalam tengah-tengah perang dengan pedang, kita masih lagi yang jadi turun ayat syiddatul khauf kerana kita semayang berjemaah ni. Kerana semayang berjemaah ni. Bila kita semayang tema semayang
Hak sah pertama tu boleh pusing. Dan kalau hak kaifiat kata musuh ada ataupun kaifiat cara kita tengah perang, kita nak sembahyang. Tengah perang hak tadi kita rehat perang, orang lain jaga, ni kita tengah perang. Kita nak sembahyang, maka kita boleh perang tengah sembahyang, baca Fatihah, mula-mula ada pak perang baca Fatihah. Masa sujud kita ingat sujud. Masa rokok kita ingat rokok. Tidak kita ingat tidak. Masa sujud kita sujud, bukan kita ingat sujud. Jangan sujud sungguh dia pacung ke dia. Nampak tak? Itu dia. Maknanya ada kelebihan dia. Kita bergerak. Berapa kali bergerak? Banyak kali. Ni setengah orang dia kata bergerak dalam semayang tidak membatalkan semayang. Masa mana? Ada dah ni mari dah di Malaysia ni. Ayat tu mari dah banyak dah. Bergerak. Kita mazhab Syafi'i bila semayang gerak 3 kali batal dah. Sakat 2 je. 3 batal lalu anggota yang besar. Mari dak apa tak ada nah pun kata dia hak bergerak banyak kali ni batal. Mari dah tu macam-macam hak dah. Kalau mudah cerita benda kita buat apa? Nak tunjuk apa benda? Nampak tak? Bila kata hujah, masa perang turun tu perang hak tu berlarilah apalah macam-macam. Nampak? Dia duk banding kau tu buat apa ke dia? Buat apa banding begitu? Jangan duk banding begitu. Hujah tu. Tu masalah lain. Hak tu tak ada kiblat. Dan hak lucunya, hak yang uniknya, kita berikut Tok Imam, kita cari Tok Imam ni. Tok Imam perang dan kita perang ni, tapi kita ikut dia. Nampak tak? Kita ikut dia. Masih dalam Islam ni semayang ni kalau berjemaah, masih berjemaah. Tu masa perang takut semayang dalam bersangat takut, bukan semayang dalam takut, bersangat takut. Itu dia, bersangat takut. Kena semayang berjemaah juga. Baik. Maka tu syiddatul khauf. Maka tilik olehmu. Maknanya nak ceritanya ayat turun ni lepas pada semayang zuhur tadi, orang kafir kata kalau kita bergepak dia sekaligus pak kena. Mari orang lain pula, orang kafir lain kata nanti dulu semayang kat gi baru hebat kata dia. Dia dak tinggal ni kalau mungkin pacung tekok seorang-seorang dia dak lari tau. Dia dak lari dah pacung tekok seorang-seorang dak lari dah. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala arah pada Jibril turun ayat syiddatul khauf kepada Nabi. Dan semayang sekarang dia tunggu ni, orang kafir tunggu ni. Semayang sekarang orang kafir tunggu. Kat gi semayang lagi kepak kita gi. Ni kita relax dulu, kat gi kita gi. Tengok orang Islam semayang cara lain. Nampak? Mengadak kena seorang. Mu mari aku pacung, bukan mu mari mu pacung aku, tak aku pacung mu. Maka orang kafir tengok, dak jadi juga orang tadi salah tadi dak gi selalu. Ingat ke hok ni hok molek lagi. Itu cara dia. Nampak? Nak cerita apa? Semayang asar ni penting. Hak ni hak yang kata semayang as-salatul wusta, semayang di tengah ni. Semayang di tengah tu dah. Baik. Maka tilik olehmu betapa kelebihan semayang asar. Dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Hebat tak hebat semayang, kelebihan semayang asar, sehingga orang kafir pun tahu. Allah malang kita, hebat kita tu, sehebat semayang asar ni orang kafir pun tahu. Tapi sehebat kita tak tahu pun semayang asar ni hebat. Tu hebat kita lagi. Sehebat kita semayang asar pun kita tak tahu kata hebat. Tapi sehebat semayang asar orang kafir pun tahu. Itu dia. Belik tu cakap tu berarti molek. Habis sambungan semula daripada awal muqaddimah dia. Sambungan semula daripada awal muqaddimah kata dia, dan lagi firman Allah. Dan lagi firman Allah ni bukan nak cerita semayang wusta, ni habis dah tu semayang wusta tu. Bukan semayang wusta. Ada juga ni semayang wusta. Orang tengah semayang so dia duduk atas pokok wusta. Awak naik colek. Ni bukan semayang wusta ni, semayang wusta. Dan lagi firman Allah Ta'ala ni, ayat ni
Bukan dia nak cerita bab semayang wusta, semayang tengah, semayang asar tadi dah. Nak kembali balik kehebatan ataupun kelebihan semayang tu. Firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali, kata dia, kembalilah kamu kepadanya. Kembalilah kamu hai segala mukmin kepadanya, kepada Allah. Ilaihi, kepada Allah. Kembali ni bermakna mung lari jauh dah. Dak semayang ke dak semayang ni lari jauh. Nampak je dia tak semayang duduk kat kita. Yang sebenarnya dia lari dengan Allah Ta'ala tu jauh sangat. Orang tak semayang ni, dia tak rajin cakap dengan Allah Ta'ala. Dia tak rajin berdamping dengan Allah Ta'ala. Dia tak rajin rendah diri pada Allah Ta'ala. Tu orang tak semayang. Orang yang tak rajin rendah diri, orang yang tak berdamping, orang yang tak bercakap, mana apa? Jauh. Maknanya jauh. Bila jauh dengan Allah Ta'ala, tak ada adalah gagah dia. Tak ada dah gagah dia. Gagah apa? Gagah hak mana yang Allah Ta'ala larang, dia tak buat. Hak mana yang Allah Ta'ala suruh, dia buat. Tak ada gagah dah. Maknanya, apa yang dia nak buat, dia mesti nak buat. Tak ada batas dah. Apa yang dia mesti nak buat, dia buat je. Sebab itu Allah Ta'ala kata, munibina ilai. Kembali balik kepada aku ni. Maknanya nak suruh semayang ni. Munibin. Taubat balik. Itu dia. Taubat balik. Kembali balik kepada aku. Wattaquhu. Dan kamu kena takut. Maknanya kamu kena taubat. Kamu kena takut pada Allah Ta'ala. Lepas dia tu baru lah. Wa aqimus salah. Wa aqimus salah. Dan dirikanlah semayang. Sebab tu kita nak semayang, kalau kita berdosa banyak, kita tak taubat kepada Allah Ta'ala, maka kita berat nak buat semayang. Tu aqabah berapa? Aqabah yang kedua. Al-aqabatus tsaniyah. Aqabah yang kedua dalam kitab Minhajul Abidin. Iaitulah aqabah taubat. Sebelum daripada kita nak mendirikan ibadat, nak melakukan ibadat, nak buat, nak mengerjakan ibadat apa sahaja ibadat, mesti taubat dengan Allah Ta'ala. Aqabah yang kedua. Tak pergi lagi kepada ibadat tu dalam kitab tu. Aqabah yang kedua baru selepas pada aqabah ilmu. Aqabah ilmu tidak menjamin kita kepada hidayah Allah Ta'ala. Nampak? Ilmu bukan jaminan. Ilmu bukan jaminan masuk syurga. Ilmu bukan jaminan untuk kita dapatkan hidayah. Ilmu hanyalah panduan untuk kita nak buat ibadat. Panduan untuk kita nak buat ibadat. Terima hidayah dengan Allah Ta'ala. Kita ada ilmu, tak boleh nak buat ibadat. Tak boleh. Dengan ilmu kita tak boleh nak lakukan ibadat kecuali kita kena taubat. Ataupun kecuali kita ni bersih daripada dosa. Bersih daripada dosa. Orang kata dosa tidak campur dengan ibadat. Maknanya kita buat dosa, kita boleh buat je ibadat. Dia buat banding apa? Minyak dengan air tu tak campur. Minyak dengan air tak campur. Nampak? Minyak dengan air kan dia tak campur. Tapi walau bagaimanapun tak boleh nak goreng ikan. Minyak selagi ada air walaupun setitik tak boleh nak goreng ikan. Serabut. Dia baca kacang serabut. Nampak? Kena buat mana? Kena bakar banyak dulu. Kena bakar hubung api bawah tu biar kering. Barulah hubung ikan. Baru boleh bubuh ikan. Tidak. Itu dari mana dosa. Walaupun sikit pun tak boleh nak buat goreng, tak boleh nak buat kerja. Serabut. Sebab itu orang ada dosa serabut. Dan naik sejik serabut. Tanyalah orang-orang yang taubat tu, yang naik sejik, kita rajin tanya. Dulu kata tengok sejik beci. Meluak. Tengok puak-puak pakai piyah Allah. Tak ada. Habis hering masa. Tengok orang pakai topi sudu. Oh tak apa. Dah apa. Contohlah, jangan marah orang pakai topi sudu. Bukan maksud halal haram ni. Bukan. Nak ceritanya, tengok orang pakai piyah Allah. Tok lebah ni. Lain ni orang gelok lobai. Oh geloh nah. Oh jahat ni. Oh geloh tu jahat tu. Geloh buat nganying tu jahat tu sebenarnya. Oh tu dia. Nampak tak?
Kalau pakai topi, pakai baju seluar jeans, pakai tak apa gitu. Tak rasa nak marah mana. Orang puan tak pakai tudung rambut pelik-pelik, tak rasa nak marah. Tapi kalau orang puan pakai jibak sikit, tutup molek sikit, labung sikit, Allah pasti tak marah. Rasa tak serabut rasa. So kena naik saja. Kita tanya, hak pesen, hak taubat. Dulu yang gitu, nak tengok sejik tu beci dah. Berasa nak marah orang pergi sejik tu. Berasa meluak, bukan nak marah, berasa meluak orang pergi masjid. Lebar sangat hati dia. Lambat orang bang lopak tangga sejik. Kenapa tak? Learning dia sendiri naik sejik, dia sendiri duduk sejik. Berapa? Gajing dah, molek dah, comel dah, apa dah. Gajing dah semayang pun rasa kosong dah pasal. Sebab apa? Sebab dia taubat, dosa tak ada. Dosa tak ada. Kita hak kaki sejik, kaki semayang ni mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita istighfar sama. Sebab tu semayang kita istighfar. Supaya apa? Supaya kat kita nak semayang pula biar jadi mudah. Dosa tak ada. Mari nak semayang mudah. Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala kata munibina ilaih. Kembalilah kamu kepada Allah dan takut akan dia. Dan dirikan oleh kamu. Barulah. Lepas pada munibin, mari semula pada Allah Ta'ala. Beraping semula, perapak semula. Barulah kamu semayang. Dan jangan ada kamu daripada orang musyrikin. Tu maksudnya Allah Ta'ala akan buat seimbang. Buat seimbang pula. Buat dekat-dekat. Mula Allah Ta'ala sebut dirikan semayang dan jangan kamu ada musyrikin. Sebab apa Allah Ta'ala reka dua tu? Dia panggil reka kapuh dua ni. Sebab apa? Sebab orang yang tidak semayang ni dia mudah nak jadi kafir. Mudah nak jadi musyrikin. Dan beza di antara kita dengan orang tak semayang, orang semayang dengan orang tak semayang ni, di antara kita orang Islam dengan orang tak Islam ni semayang je. Sebab tu Allah Ta'ala reka selalu semayang dengan musyrikin. Kita baca doa iftitah pun jangan ada aku ni di kalangan orang musyrikin. Nampak? Jangan ada aku ni di kalangan orang musyrikin. Sebab apa? Sebab bimbang ni. Dia reka selalu dah. Baik. Kata dia, maka makna inabah tu makna kembali kamu kepada Allah. Makna inabah daripada kata munibin tu lah. Allah Ta'ala firman munibin tu makna kembali kepada Allah. Dan taqwa itu makna taqwa, mana wattaquhu. Apa makna wattaquhu? Itu makna takut akan Allah. Takut akan Allah. Jadi dan arti iqamatus salah makna wa aqimus salah itu mendatangkan dengan dia atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak dirikanlah semayang. Dirikanlah semayang. Diri ni makna lakukan betul-betul. Nampak? Bila kita berdiri satu benda, kita mendirikan satu benda kena ada sokongan lain. Supaya apa? Supaya hak benda yang kita berdiri tu tak terbalik. Itu makna diri. Semayang kita ni kena ada sokongan. Kalau tak ada sokongan, lepas pada kita semayang lagi jatuh lalu. Macam kita mendirikan tiang. Nak buat rumah, kita diri tiang. Panggil ramai-ramai buat bubur kacang zaman dulu. Nak berdiri tiang rumah. Nampak tu? Kita pun berdirilah. Sudah berdiri, pakat balik. Sudah makan bubur kacang, pakat balik berbunyi. Tak dah balik. Utuh dah tiang tu. Kalau tak ada sokongan. Tak ada bubur apa dah panggil sagang ke apa ke, tak ada ikat apa-apa, maka dia akan terbalik. Semayang kita juga tak ada sokongan. Di antara sokongannya ialah kita kena tahu, dia punya kita kena ikut peraturan semayang. Syarat-syarat semayang, rukun-rukun semayang tu biar kemah. Kenapa? Tu ikat batil dah tu, buat bing dah tu. Rukun-rukun semayang, syarat semayang, dan tahu cara batal semayang. Bimbang kalau buat gini terbalik tiang, tu tahu syarat siapa, perkara-perkara yang membatalkan semayang. Kemudian sokongan luar, sokongan semayang, sokongan tiang kita dalam tu kena ada besi, kena ada apa, rukun syarat kena cukup. Nampak? Syarat dia seming kena baca biar tua sikit. Jangan baca helah. Ni baca seming pun helah. Tak ada cukup syarat. Nampak? Rukun dia pula kena berbatu, kena besi, tu rukun dia. Tahu buah tu kat jawab dia tak apa-apa patau. Itu syarat dengan rukun. Perkara yang membatalkan kena tahu. Tiang ni kalau kita buat gini, jatuh.
Wak sengit bini ada le tiang wak sengit tu batal lagi. Batal tak pakai. Sokongan dalam. Ada sokongan luar pula. Ini makna mendirikan dengan atas wajah yang disuruh sokongan luar apa? Nak semayang sunat dulu sikit. Qabliyah sudah semayang sunat ba'diyah dulu sikit. Bukannya banyak pun 2 rakaat jadi dah malah dengan kau. Nampak tak? Cukup 2 rakaat. Kalau dak buat juga, hak sudah sebelum semayang dak buat, lepas ada semayang pun dak buat. Oh tu tak ada arah, tak ada sokong langsung tu. Hak tu kau mari tiup angin lebih-lebih kurang kita semayang. Mari tiup angin, mari orang ajak kita gini pakai gi dak ditinggal dah tu. Nampak? Dak kemah kau panggil dak kemah. Tak ada sokongan. Itu kena tahu. Tu sokongan. Maknanya kalau kita buh diri tiang tu, kena buh lah topeng dia tu, aku panggil sagang dia tu. Cari papang, cari kayu, paku-paku, buh dia tanah tu. Tak terbalik. Nampak? Biar kemas situ. Itu hak qabliyah ba'diyah dia panggil. Qabliyah ba'diyah. Syarat dengan rukun hak dalam tu. Batunya banyak mana, besinya banyak mana, pasirnya banyak mana, semingnya banyak mana. Cukup syarat, cukup rukun-rukun tu. Bagai. Syarat dengan rukun. Tahu perkara yang batal. Dalih sengit begitu. Tiang kena buat betul-betul. Itu nak mendirikan. Jadi nak semayang ni, nak mendirikan semayang tu benda. Apa yang di atas wajah yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Nabi kata ikut aku. Hak ni Allah Ta'ala suruh. Nak semayang mu tengok aku semayang tu Allah Ta'ala suruh. Jangan kita semayang teho pun telo lagi. Nampak? Tu saya sebut semua tu, saya beri peringatan semua. Semayang dah kat nak semayang tu tu semayang apa. Teho telo. Belajar ke tak telo, belajar ke tak? Pakai dengar-dengar sama kecil dulu. Jangan. Kalau kita telo dalam belajar tak apa. Tidak. Learning nak belajar lagi, tak apalah telo, Allah Ta'ala terima lagi. Baik. Dan lagi firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kelebihan semayang ni. Kata dia, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hingga akhir firmannya, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa maksudnya? Sebenarnya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk. Maknanya orang yang mukmin yang berjaya di dalam sembahyang dia. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin nak berjaya, kita kalau sebut berjaya ni nampak berjaya nega je, berjaya buat kebun je, berjaya kerja kerajaan je, naik pakak tu berjaya. Yang dimaksudkan berjaya di sini bukan hak tu. Yang dimaksudkan berjaya di sini bukan hak tu. Bukan kita buat kebun 10 hektar, lepas tu buat pula 10 hektar, lepas tu buat sampai 100 hektar. Allah berjaya mu. Nampak tak? Tu dia, kita menega mula-mula buka kedai kecil, kioh-kioh je. Kioh-kioh je. Cik kioh. Lepas pada tu kau buka kedai kau cawangan satu cawangan tu. Allah meding. Oh berjaya mu, kata dia. Itu bukan. Bukan maksud berjayanya begitu. Hak berjaya sini ialah orang Islam, dia berjaya bawa diri dia daripada dunia, dia boleh bawa diri dia sampai ke akhirat masuk syurga. Tu dia. Cara umumnya lah berjayanya begitu. Tu yang tulis banyak tu. Hayya 'alas salah dah tulis hayya 'alal falah je. Di pejabat kalau kita naik, banyak saya dulu pergi pejabat ceramah pergi tak muka itu hayya 'alal falah. Dah hayya salah dua-duanya. Naknya hal falah je. Makna nak berjaya je. Rohok lagu tu. Fahamang rohok juga tu. Nampak tak? Orang mukmin yang berjaya ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu orang yang berjaya ialah mereka yang di dalam sembahyang dia khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang. Maknanya tubuh badan dia tu sembahyang tak bergerak, hati dia juga semayang. Kalau Allahu Akbar kita ni besar, Allahu Akbar duk teringat dah. Kalau kerja pejabat ke duk ingat benda tu, benda macam-macam. Nampak? Duk mikir, duk selesai masalahnya dah masa semayang. Dia kata nanti aku nak semayang selesai masalah. Dia nak tiru siapa? Nak tiru cerita sahabat
hok pergi perang kena anak panah kaki tu. Nampak kan cerita masyhur tu anak panah kaki tu. Katanya dia mun nak cabut anak panah ni boleh nanti aku semayang dulu. Allahu akbar, ya pokok ke cabut anak panah tak sedar dah. Hak tu cerita lain. Hak kita duduk di pejabat, hak kita duduk dalam kebun, Allahu akbar, teringat benda tu, teringat benda ni tu. Hak tu tak kena mengena tu, kata dia nak selesai masalah. Nak selesai masalah ni banyak ni. Allahu akbar, hilang masalah. Hilang dah. Mikir dalam tu, nak buat gini, nak buat gini, nak buat gini, sudah semayang. Oh, pergi buat lalu. Itu bukan hak sahabat kena anak panah tadi. Sahabat kena anak panah, Allahu akbar, hilang. Tak ada benda satu dah ada dunia. Nampak? Tak ada dalam dunia ni, tak ada, dia hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu dia baru ya. Kita dah Allahu Akbar, bunyi mulut Allahu Akbar, tapi orang lain tu besar. Baik. Habis. Orang mukmin ya orang yang ada mereka tu khusyuk, yang ni tetap anggotanya tetap kala semayang. Itu dia. Dia khusyuk ni cara umumnya tetap anggota, sama ada tetap anggota dan hati khusyuk. Tetapi secara khususnya khusyuk ni tetap anggota. Anggota dia tetap dalam semayang, tak bergerak. Tak bergerak. Saya kira cerita orang-orang yang tetap anggota dia. Dan kalau hati dia tetap, hati dia semayang, hati dia semayang juga. Dia duduk dalam masjid, hati duduk dalam masjid juga. Dia duduk luar masjid, hati duduk dalam masjid juga. Itu dia panggil khada'. Nampak? Khada'. Itu istilah dia. Tapi kalau bila khusyuk, boleh istilah secara umum. Hingga akhir firman-Nya, dan segala yang ada atas semayang mereka itu memeliharakan dia. Itu dia. Mana-mana semayang dia jaga semua. Setiap kali semayang dia jaga yuhafizun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Siapa yang berjaya? Iaitulah orang mukmin yang berjaya, iaitulah dalam semayang dia khusyuk. Yang kedua, orang yang di dalam semayang dia tu dia jaga semayang, jaga bimbang takut batal. Kalau dalam semayang, jaga bimbang takut batal semayang. Di luar semayang, dia jaga, dia nak semayang pula, jaga waktu dia nak semayang. Itulah orang yang berjaya. Bukan hayya 'alal falah saja yang berjaya. Kena mula-mula sekali hayya 'alas salah. Dia kata kalau kita semayang, kita berjaya, kata dia. Nega berjaya, tu berjaya. Itu boleh jadi Allah Ta'ala anugerahkan sahaja. Allah Ta'ala anugerahkan. Nampak dengan keberkatan dia semayang. Tapi jangan semayang kerana nak tu macam len ni orang buat semayang duha. Tanya-tanya apa yang mau semayang duha, semayang rawatib tak buat. Nampak? Dia kata semayang duha ni murah rezeki. Oh, munak dunia semata-mata. Dah semayang rawatib tak ada pun kata orang khabar, orang ulama beritahu, siapa-siapa beritahu kata semayang rawatib ni murah rezeki. Dah tak buat lah. Sebab tak murah rezeki, tak kena terlibat dengan semayang nak dunia. Ingat baik ramai orang semayang duha, tapi semayang duha kerana dunia, kerana nak rezeki semata-mata, bukan kerana lillahi ta'ala. Rezeki tu mari sendiri. Rezeki tu mari sendiri. InsyaAllah kalau kita buat, marilah rezeki. Kita nak lah juga rezeki, bukan kita tambuh. Tapi jangan kita buat tu kerana rezeki selalu dah, kerana Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang semayang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan. Dia panjang ni, dia nak cerita illa tu. Kita berhenti situ dululah malam ni. Kita sambung semula minggu hadapan untuk kitab Munyatul Musalli. Dalam hari yang sama, masa yang sama, insya-Allah kita jumpa semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam esok masih ada kuliah yang sama.